Bagaimana cara untuk membaca tanda-tanda yang ada di tepi tayar kereta anda? Pada video kali ini, saya akan kongsikan cara untuk mengetahui apakah maksud tanda-tanda pada tayar anda. Sisi tayar kereta anda mengandungi semua maklumat tentang tayar kereta anda yang perlu anda tahu. Di sini adalah cara baca paling mudah untuk anda faham semua nombor dan perkataan yang ada pada sisi tayar kereta anda. 205 55R 1691V. 205 adalah lebar tayar dalam milimeter, diukur daripada sisi ke sisi kereta. 55 adalah rasio ketebalan tayar kereta kepada lebar tayar, ditunjuk menggunakan peratus. Contohnya, aspek rasio 55 menandakan ketinggian tayar adalah 55% daripada kelebaran tayar. 16 ialah diameter tayar. Ia dibaca dalam inci, iaitu dalam contoh ini 16 inci. 91 adalah indeks berat. Indeks berat ini merujuk kepada kapasiti maksimum berat kereta yang mampu ditampung. Sebagai contoh, indeks berat 91 membawa maksud tayar tersebut mampu membawa berat maksimum 615 kg. Indeks berat dan kelajuan maksimum tayar kereta perlu dilihat semasa anda membeli tayar kereta baru dan perlu ingat untuk periksa saranan pengeluar kereta anda. Rating kelajuan ialah huruf yang terakhir pada susunan ini. Ia menunjukkan kelajuan maksimum yang dibenarkan untuk tayar tersebut apabila ia dalam keadaan bertekanan yang betul dan digunakan semasa ada berat yang perlu ditampung tayar tersebut. V sebagai contoh dekat sini boleh dipandu maksimum sehingga 240 km sejam sebelum ia meletup ataupun rosak. Ini adalah paling penting untuk anda tengok sebelum beli tayar baru supaya beli tayar yang bersesuaian dengan kemampuan kelajuan kereta anda. Takkanlah Bugatti Veyron nak pakai V, mestilah nombor lain. Untuk lebih mudah, anda boleh pauskan video ini dan lihat jadual di sebelah untuk dapatkan info yang bersesuaian dengan kereta anda. Indeks berat tinggi dan berlainan rating kelajuan. Langsung tak salah untuk anda pasang tayar yang overkill, iaitu masukkan load yang lebih tinggi dan rating kelajuan yang jauh lebih tinggi daripada kemampuan kereta anda. Akan tetapi, anda perlu periksa dulu sama adakah ia salah untuk anda masukkan tayar tersebut kalau mengikut undang-undang di tempat anda. Ini adalah soalan-soalan lazim mengenai tayar kereta yang saya selalu dapat. Boleh ke pasang tayar yang ada rating kelajuan lebih tinggi daripada yang dicadangkan oleh pengeluar kereta anda? Ya, boleh. Tiada masalah. Akan tetapi, periksa dahulu dengan undang-undang di tempat anda adakah ia boleh dipasang dan tidak melanggar apa-apa undang-undang. Boleh ke pasang tayar yang ada indeks berat lebih tinggi daripada yang dicadangkan oleh pengeluar kereta anda? Ya, boleh, tak ada masalah. Akan tetapi, periksa dahulu dengan undang-undang yang ada di tempat anda. Adakah ia boleh dipasang dan tidak melanggar apa-apa undang-undang? Boleh ke pasang tayar yang ada indeks berat dan rating kelajuan lebih tinggi daripada yang dicadangkan oleh pengeluar kereta anda? Ya, masih sama, boleh, tak ada masalah. Akan tetapi, periksa dahulu undang-undang di tempat yang anda berada dan adakah ia boleh dipasang dan tidak melanggar apa-apa undang-undang. Sama je macam tadi. Boleh ke pasang tayar yang ada rating kelajuan lebih rendah daripada yang dicadangkan oleh pengeluar kereta anda? Ya, masih boleh. Anda boleh menggunakan jenis all season yang ada rating kelajuan lebih rendah daripada sepatutnya. Asalkan, yang pertama, anda perlu tampal kat dashboard kereta anda menyatakan berapa kelajuan maksimum kereta anda supaya anda sendiri tak lupa dan kalau ada driver lain, dia sendiri pun tahu berapa maksimum. Dan yang kedua, anda perlu pastikan anda tak akan bawa kereta lebih laju daripada apa kemampuan tayar tersebut. Yalah, takut apa-apa berlaku kan? Jadi, boleh ke pasang tayar yang ada indeks berat lebih tinggi dan rating kelajuan lebih rendah daripada yang dicadangkan oleh pengeluar kereta anda? Jawapannya sama. Anda masih boleh masukkan tayar yang ada indeks berat lebih tinggi dan rating kelajuan lebih rendah. Asalkan yang pertama, anda tampal kat dashboard kereta menyatakan berapa kelajuan maksimum kereta anda supaya anda tak lupa. Dan yang kedua, anda perlu pastikan bahawa anda tidak akan bawa kereta lebih laju daripada apa kemampuan tayar tersebut. Tapi kat sini saya nak bagi sedikit amaran.
Periksa manual kereta anda untuk mengetahui berat maksimum kereta. Masukkan muatan yang terlalu berat akan menyebabkan kereta anda diberikan tekanan yang terlalu tinggi pada tayar dan pada komponen-komponen sensitif. Ia boleh menyebabkan kawalan kenderaan yang teruk, meninggikan penggunaan minyak kereta dan seterusnya boleh menyebabkan kerosakan kepada tayar kereta anda. Ia juga boleh menyebabkan keretakan kepada rem. Komponen boleh terasing dengan sendiri dan juga letupan pada tayar tersebut. Jenis tayar. Tayar yang ada lambang P atau tiada lambang langsung adalah tayar untuk kenderaan penumpang. Tayar yang ada logo R pula adalah bermaksud radial. Hampir semua tayar yang dibuat pada masa kini adalah jenis radial. ECE approved pula adalah memaklumkan tayar tersebut mengikut standard United Nations Economic Commission of Europe, UNECE. Okey, seterusnya, maklumat tekanan tayar. Ini menunjukkan tekanan maksimum tayar tersebut. Lihat buku manual kereta anda untuk lebih banyak info mengenai cadangan tekanan tayar kereta kerana ia memberi kesan penting terhadap pemanduan kereta semasa belok, semasa brek dan juga efek penjimatan minyak kereta kita. Tanda tayar botak. Tulisan TWI menunjukkan lokasi penanda tayar botak berada. Anda patut periksa keadaan botak tayar kereta anda dan tidak dicadangkan lebih rendah daripada 1.6 mm. Tarikh tayar dibuat. 4 nombor digit tersebut menunjukkan minggu dan tahun tayar tersebut dibuat. Contoh 23-20. Bermaksud minggu ke-23 tahun 2020. Baiklah, sampai di situ sahaja video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton Cikgu Kereta. Saya Afiq daripada Cikgu Kereta. Mohon bantu saya like video ni dan subscribe channel ni ya. Dan kalau anda ada masalah aircon, boleh terus ke bengkel kami di ruangan deskripsi untuk tahu kat mana lokasi bengkel kami. Assalamualaikum.